Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa anta muyassir kulli 'asir amma ba'd. Kita sambung lagi pengajian kita dalam Tuhfah As-Saniyah Syarah Matan Al-Ajrumiyah. Kita dah masuk dalam maudhu' ilmu nahwi. Yang pertama, babu marfu'atil asma'. Minggu lepas kita dah bincang al-marfu'atu sab'atun. InsyaAllah hari ini kita akan mulai dengan al-fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi darain amin. Babul fa'il. Qala al-musannif al-fa'il huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Insyaallah. Kita dalam maudhu' yang pertama, al-asma' al-marfu'at. Bila Ibnu Ajrum menyebut al-asma' al-marfu'at, sebab dia nak mengeluarkan fi'il, sebab fi'il telah diperbahaskan dalam babul af'al. Jadi dalam al-asma' al-marfu'at yang dikehendaki adalah hanya isim sahaja. Yang pertama al-fa'il, yang kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, yang keempat al-khabar, yang kelima ismu kana wa akhawatiha, yang keenam khabar inna wa akhawatiha, yang terakhir at-tawabi' lil marfu'. Yang dimasukkan dengan tawabi' 4, an-na'tu, at-tawkid, al-'athf dan al-badal. Isim-isim yang marfu' yang masukkan isim yang sama sekali tidak dalam keadaan majrur ataupun mansub. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi' lil marfu' maksudnya yang menjadi tabi' kepada 6 yang kita sebut. Okey. Yang pertama kita nak masuk dalam bab al-fa'il. Okay, ta'rif yang diberikan oleh Ibn Ajrum, ta'rif peringkat mubtadi', jadi kita tak akan bincang secara dakik. Dia hanya menyebutkan huwa al-ismu al-marfu' al-mazkuru qablahu fi'luhu. Betul? Al-mazkuru qablahu fi'luhu. Isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Itu hanyalah definisi fa'il untuk dalam Ajurumiyah. Nanti dalam Tanqih Az-Zariyah ta'rifnya berbentuk lain. Bila disebut isim, kita dalam ta'rif kita ada panggil muhtarazat. Kita nak dengan perkataan tu apa yang kita perlu keluarkan. Maksudnya bila disebut isim, dia nak keluarkan haraf dan fi'il. Maksudnya fa'il tidak mestilah isim. Yang kedua, mestilah isim tersebut selama-lamanya marfu', tidak akan majrur ataupun mansub. Kait yang ketiga, al-mazkuru qablahu fi'luhu, mestilah isim tersebut berada selepas
daripada fi'il. Okay. Yang pertama isim. Bila dia sebut isim, maksudnya bukan fi'il, bukan haraf, bukan jumlah. Maksudnya fa'il ni mesti isim, berbentuk mufrad, bukan dalam bentuk jumlah. Tapi bila sebut isim, isim ni terbahagi kepada dua. Sama ada isim tersebut sharih ataupun muawwal. Yang pertama sharih, yang kedua muawwal. Yang dimaksudkan dengan isim sharih maksudnya jelas, kita nampak dia adalah isim. Macam contoh-contoh yang ma'ruf lah. Qama Muhammadun, qala Nuhun. Ini contoh-contoh isim yang sharih. Okay, bila disebut isim merangkumi sharih dan muawwal. Okay, yang jadi isu pada muawwal, apakah yang dimaksudkan dengan isim muawwal? Okay, isim muawwal zahirnya kita tak nampak dia adalah isim, tapi dia adalah hasil gabungan daripada haraf masdariyah bersama perkataan selepasnya. Anda ada sebut sebelum ni. Haraf masdariyah kita ada an, kita ada anna, kita ada kai, dan kita ada ma. Ini dipanggil huruf masdariyah. Okay. Tapi yang ma'ruf kita akan jumpa adalah an dengan anna, yang selalu akan kita jumpa. Kalau kita jumpa satu fi'il selepasnya ada an, dan selepas an ada fi'il, ataupun anna selepasnya ada isim ataupun jumlah, hasil daripada gabungan haraf masdar bersama selepasnya boleh kita takwil kepada satu perkataan masdar, dan masdar tersebut adalah fa'il. Contoh ayat Quran yang ma'ruf yang selalu didatangkan sebagai contoh, awalam yakfihim anna anzalna. Okay. Awalam yakfihim anna anzalna. Okay. Yakfi fi'il mudhari', him ni akan jadi maf'ulun bih. Okay. Cuma anna anzalna, anna ni kita panggil haraf masdariyah. Anna asalnya annana, dan na yang kedua tu isim kepada anna, sebab anna adalah akhawat inna, beramal amalan inna, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Jadi anna ni, anna dan na itu adalah dhamir menjadi isim anna. Anzalna ni jumlah fi'il dan fa'il ni jadi khabar kepada anna. Dan perkataan anna anzalna ni oleh kerana dia adalah haraf masdar bersama fi'il jumlah selepasnya boleh ditakwil dalam bentuk masdar, iaitu in zaluna. Okay, yang dimaksudkan dengan muawwal secara senang adalah muawwal ni adalah satu isim yang kita dapat hasil daripada gabungan haraf masdar bersama perkataan selepasnya. Ambil contoh yang senang, mungkin contoh ni susah. A'jabani an taquma, tak apalah, walaupun biasa. A'jabani an taquma. A'jaba fi'il madhi, yani maf'ulun bih. An taquma, an kita panggil haraf masdar, taquma fi'il mudhari', kita akan i'rab biasalah. Fi'il mudhari' marfu' ke mansub? Mansub, sebab masuk an, mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Hasil daripada an bersama fi'il ni, dengan kita mulahazahkan dhamir apakah yang ada dalam fi'il tersebut, kita boleh takwilkan kepada bentuk masdar. Qiyamuka. Maksudnya a'jabani qiyamuka. Maksudnya dalam antaqum, hasil daripada haraf masdar bersama fi'il, dengan kita ra'i dhamir yang ada dalam fi'il tersebut adalah masdar muawwal, i'rab jadi fa'il. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan alismu. Jadi alismu kadang-kadang dalam kebiasaannya datang dalam bentuk sharih, dan kadang-kadang datang dalam bentuk muawwal. Apa dia muawwal? Muawwal adalah hasil daripada haraf masdar bersama perkataan selepasnya, sama ada fi'il ataupun jumlah, dengan meraihkan dhamir yang ada dalamnya, kita takwilkan sebagai masdar, dan masdar tersebut adalah fa'il. Boleh? Ada isim tu merangkumi sharih ataupun
muawwal. Okey, boleh? Seterusnya al-marfu', yang dimasukkan marfu' maksudnya fa'il selama-lamanya marfu'. Sekalipun ada contoh kadang-kadang nampak majrur. Majrur tu hanyalah pada lafzi, tetapi hakikatnya dia adalah marfu' mahallan. Contoh wa kafa billah. Wa kafa billahi, billahi tu walaupun kita nampak majrur, hakikatnya ba tu hanyalah haraf jar zaid, Allah tetap dalam mahal marfu'. Maksudnya i'rab fa'il bila sebut fa'il terus marfu', tak ada fa'il yang mansub ataupun majrur. Yang ada hanya majrur lafzi tapi marfu' mahallan. Yang terakhir, al-madhkuru qablahu fi'luhu. Al-madhkuru qablahu fi'luhu maksudnya fa'il tak dapat tidak, dia tidak boleh mendahului fi'il. Mesti fi'il datang dulu barulah fa'il. Kita biasa terjemah fa'il ni sebagai pelaku kan, pelaku. Okay, dalam bahasa Melayu kemungkinan kalau kita letak perbuatan tu sebelum ataupun selepas, tetap kita akan sebut dialah pelaku. Nah, tapi dalam bahasa Arab al-fa'il kita hanya i'rab fa'il jikalau pelaku tersebut duduk selepas fi'il. Contoh kalau kita sebut Zaidun qama. Zaidun qama, Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Dari segi maksud memang Zaid pelaku, tetapi Zaid duduk sebelum fi'il, ketika tu dia i'rab jadi mubtada' bukan jadi fa'il. Yang fa'il ni pelaku, tetapi dalam nahwu nak i'rab fa'il disyaratkan mesti duduk selepas fi'il. Kalau duduk sebelum, dia akan jadi mubtada', dia tak akan jadi fa'il. Al-madhkuru qablahu fi'luhu ni dia nak keluarkan apa? Dia nak keluarkan kharaja bihi al-mubtada'. Terkeluar mubtada'. Sebab apa? Mubtada' tidak didahului oleh apa? Mubtada' ni dia datang dulu. Walaupun pada makna dia tu jadi fa'il, selagi mana dia tidak didahului oleh fi'il, ketika tu dia bukan fa'il. Nak keluarkan juga isim inna ataupun khabar inna. Sebenarnya isim inna dah terkeluar dengan marfu' sebab isim inna mansub kan. Kita sebutlah isim inna ataupun khabar inna. Sebab apa? Inna fi'il ke apa? Inna haraf. Jadi juga contoh kita sebut inna zaidan qa'imun. Inna zaidan qa'imun. Jadi tidak didahului oleh fi'il, yang hanya didahului olehlah haraf. Jadi juga bukan fa'il. Nak keluarkan juga contohnya isim kana dan kada ataupun sebagainya. Dia nak keluarkan tiga perkara. Yang pertama mubtada', sebab mubtada' ni memang tidak didahului oleh fi'il. Nak keluarkan juga isim inna ataupun khabar inna sebab didahului oleh haraf, bukan didahului oleh fi'il. Yang terakhir, dua yang akhir ni, isim kana dan isim kada. Contoh kita sebut kada kana Zaidun aliman. Kada Zaidun zahiban. Contoh, kana Zaidun aliman dan kada Zaidun zahiban. Walaupun kana dan kada ni fi'il tak? Fi'il. Kalau ikut pada sini cukuplah syarat al-mazkuru qablahu fi'luhu. Disebut sebelumnya fi'il. Okey, tapi sedarlah disebut al-mazkuru qablahu fi'luhu. Ada dhamir, maksudnya fi'luhu, fi'lu lismil marfu'. Maksudnya disebut sebelumnya fi'ilnya. Okey. Kana Zaidun aliman, kada Zaidun zahiban. Zaidun kedua-dua ni didahului oleh fi'il. Tetapi dalam kada kana wa akhawatiha dan kada wa akhawatuha, dia hanyalah berbentuk ikhbar, bukan okey. Dalam ayat ni Zaid tidak mengeluarkan apa-apa perbuatan. Zaid tidak melakukan apa-apa bentuk perbuatan. Begitu juga dalam kada Zaidun. Kada Zaidun hampir Zaid pergi. Kana Zaidun aliman, Zaid adalah seorang yang alim. Dia bentuk ni walaupun didahului oleh fi'il, tapi fi'il tu bukan fi'ilnya. Tapi jumlah tersebut hanyalah jumlah untuk mengikhbarkan bahawasanya Zaid tu alim. Jumlah yang kedua tu hanya untuk memberitahu hampir Zaid pergi. Tapi Zaid bukan menghasilkan perbuatan kada ataupun kana tersebut. Jadi juga tak termasuk dalam al-madhkuru qablahu fi'luhu, sebab ada dhamir yang kembali kepada isim. Dengan tiga kait tu cukup syarat untuk nak i'rab sebagai satu perkara tersebut adalah fa'il. Sekali lagi, bila disebut al-ismu, al-ismu merangkumi sharih dan
muawwal. Sarih yang biasa kita jumpalah, mana-mana perkataan isim duduk selepas fi'il. Yang kedua muawwal. Muawwal yang agak sukar. Apa dia maksud muawwal? Selepas fi'il datang huruf-huruf masdar. Dan antara huruf masdar adalah an, anna, kai dan ma. Yang biasa kita buat contoh adalah an dan anna. Okey. An dan anna kalau datang selepas daripada fi'il, an dan anna beserta perkataan selepasnya, kita boleh tukarkan perkataan tersebut kepada masdar yang sesuai bagi fi'il dengan meraihkan dhamir yang ada dalam fi'il tersebut. Contoh, awalam yakfihim anna anzalna. Anna kita panggil akhawat inna, menasab isim, merafa' khabar. Na tu isim anna, anzalna ni fi'il fa'il, khabar kepada anna. Hasil daripada gabungan anna anzalna, kita boleh takwilkan kepada inzaluna, dan inzaluna itulah adalah isim muawwal ataupun masdar muawwal. Kita i'rab dia sebagai fa'il. Okay, contoh yang senang nak bagi, a'jabani an taquma. An macam mana kita i'rab bawah ni? An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. A'jabani an taquma. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Taquma fi'il mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah. Okay, bila kita jumpa an bersama fi'il selepasnya, kita boleh takwil dalam bentuk masdar, meraihkan dhamir yang ada dalam dia. Dalam ni ada dhamir muqatta', jadi kita tahwil kepada qiyamuka. Jadi masdar muawwal tersebut duduk di tempat fa'il. Jadi isim boleh jadi dia sharih, boleh jadi dia muawwal. Yang kedua marfu'. Isim ni, fa'il ni selama-lamanya marfu'. Dia tak akan mansub ataupun majrur, walaupun kadang-kadang kita akan jumpa dalam keadaan majrur, tapi majrur tersebut dengan haraf jar zaid. Haraf jar zaid. Contoh yang sebut tadi, wa kafa billah. Walaupun nampaknya billahi, dia hanyalah majrur lafzan, tapi mahal dia marfu'. Yang terakhir, al-mazkuru qablahu fi'luhu. Mestilah fa'il ni disebut sebelumnya fi'il. Okay, dalam bahasa Melayu kadang-kadang kalau kita letak fi'il sebelum ataupun selepas, kita tetap kata dia tu adalah pelaku. Tapi fa'il dalam istilah nahwu hanya kita i'rab sebagai fa'il jikalau duduk selepas fi'il. Kalau duduk sebelum ada fi'il, kita akan i'rab dia sebagai mubtada', dan fi'il tu bersama dhamir mustatir yang ada dalam dia adalah khabar. Dia tak akan jadi fa'il jikalau dia mendahului fi'il. Bila dia sebut al-mazkuru qablahu fi'luhu, dia nak keluarkan 3 ataupun 4 perkara. Yang pertama mubtada', sebab mubtada' ni tidak didahului oleh apa-apa perkara. Bukan tidak didahului fi'il, memang tak didahului oleh apa-apa. Jadi mubtada' tidak di-i'rab sebagai fa'il. Yang kedua, isim inna, walaupun didahului oleh sesuatu perkara, tetapi perkara tersebut adalah haraf, bukannya fi'il. Dua yang terakhir, isim kana dan isim kada, zahirnya dia didahului oleh fi'il, tapi fi'il tu bukanlah satu perbuatan yang dikeluarkan oleh dia, tetapi ayat tersebut hanyalah berbentuk ikhbar. Kana zaidun aliman, ikhbar bi anna zaid alim. Kada zaidun zahiban, ikhbar biqurbi zahabi. Jadi dia tidak di-i'rab sebagai fa'il, tapi dia di-i'rab sebagai isim kana dan isim kada. Sebab fi'il tersebut bukanlah fi'il yang dimaksudkan terhasilnya perbuatan. Maksudnya kana dan kada tidak terhasil daripada zaid. Boleh? Okey, itu dalam bab fa'il. Kemudian boleh faham tak sharih dengan muawwal? Akhwat boleh sharih dengan muawwal? Nampak? Okey. Kemudian ditaksimkan fa'il kepada 2. Fa'il ni terbahagi kepada 2. Sama ada zahir ataupun mudmar. Fa'il ni isim melihat daripada sudut yang pertama tadi, kadang-kadang sharih, kadang-kadang muawwal. Sekarang ni kita melihat sudut yang lain.
sudut yang lain. Isim juga kadang-kadang dia tu zahir, kadang-kadang isim tersebut adalah isim mudmar. Jadi pembahagian fa'il ni melihat daripada satu sudut, kadang-kadang isim tu sharih, kadang-kadang isim tu muawwal. Melihat sudut yang kedua, kadang-kadang isim tersebut isim zahir, kadang-kadang isim tersebut isim mudmar. Isim zahir sama macam tadilah, contoh disebut qala nuhun, qala muhammadun ataupun sebagainya. Apa-apa isim yang jelas, bukan ganti nama diri. Sebab yang dimaksudkan dengan mudmar adalah dhamir. Dhamir apa dia? Ganti nama diri. Okay, kata ganti nama diri. Selain pada dhamir, dia masuk dalam bahagian fa'il zahir. Kalau fa'il tersebut zahir, dia akan i'rab dengan i'rab zahir lah. Maksudnya fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau isi mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Tengok keadaan lah. Kalau asma' khamsah dengan waw, begitu dan seterusnya. Okey. Bahagian yang kedua mudmar. Mudmar ni dalam tasrif 14 lah. Dalam tasrif 14 kita ambil tasrif fi'il madhi contohnya. Okay, dalam Jurumiyah didatangkan, dia bahagikan mudmar ni kepada 3 bahagian. Dia kata wal mudmaru isna ashar. Dia kata sebut dalam matan al-Jurumiyah, dia kata wa huwa yanqasimu ila qismaini zahirin wa mudmarin. Fazahiru didatangkan contoh qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaidun. Dia perbagaikan contoh-contoh zahir. Maksud sebab apa? Dia nak masukkan dengan zahir tu adalah isim mufrad, tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Didatangkan qama abuka wa yaqumu akhuka, isim 5 juga adalah zahir. Begitu seterusnya qama ghulami wa yaqumu ghulami. Sampai kat mudmar dia kata wal mudmaru isna ashar. Dia kata dhamir ni ada 12, tapi dalam tasrif kita bilang ada 14. Sebab apa? Dalam 14 ada 2 benda dia berulang. Apa dia? Kalau kita nak cakap mereka berdua lelaki atau perempuan, dhamirnya tetap adalah alif tasniyah. Begitu juga dengan kamu berdua lelaki atau perempuan, tetap kita akan sebut darabtuma. Dekat laki pun darabtuma, dekat perempuan pun darabtuma. Jadi 14 tolak 2 kali berulang jadi 12. Sebab tu yang dimaksudkan wal mudmaru isna asyara, melihat kepada dhamir. Kalau melihat kepada bilangan, dia adalah 14. Dibagikan mudmar kepada mutakallim, mukhatab dengan ghaib. Mutakallim ni kata ganti nama diri yang pertama. Bila kita sebut kata ganti nama diri yang pertama, orang yang berkata. Orang yang berkata ni kadang-kadang seorang, kadang-kadang ramai. Jadi ada 2 lah. Sama ada aku ataupun kami. Darabtu, darabna. Kata ganti nama diri yang pertama mutakallim sama ada seorang ataupun ramai. Darabtu ataupun darabna. Mukhatab ni ganti nama diri yang kedua, orang yang berada di hadapan kita. Dalam tasrif 14 ada 6, tapi ada 2 benda berulang, dia akan jadi 5 lah. 6, 1 benda berulang jadi 5. 6 tolak 1 berulang jadi 5. Maksudnya kalau dalam tasrif, kalau kita sebut darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna. Jadi darabtuma ada 2 kali. Jadi 5 ni adalah darabta, darabtuma, darabtum, darabti, terus darabtunna. Itu 5. Ghaib pun begitu. Dalam tasrif 14 ada 6, tapi tolak musanna tu dia akan jadi 5. 2, 5, 5 maksudnya 12. Sebab tu masuk dengan wal mudmaru isna asyara. Disebut wal mudmaru isna asyara. Darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Kalau nampak susunan tu terus boleh hafal matan. Kata al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu wa huwa yanqasimu ila qismain zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahir kata apa? Nahwu qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumat hindani wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka abuka akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma ashbaha dhalik. Wal mudmaru 12.
Dia kata mudmar ada 12. Mutakallim dulu, darabtu wa darabna, lepas tu dia masuk mukhatab. Wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna. Dia masuk ghaib pula. Wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Okey. Dalam mutakallim dia ada darabtu dan darabna. Ingat, bila kita sebut fa'il terbagi pada dua, zahir, i'rab dia mesti zahir. Cuma zahir tu i'rab dia kadang muqaddar, kadang-kadang zahir. Tapi i'rab dia mesti ambil alamah asliyah, alamah yang ada. Tapi kalau mudmar, terus kita ingat mesti mabni fi mahalli raf'i fa'il. Dulu kita ada bincang macam mana kita nak i'rab kan. Bila kita nampak perkara yang mabni, kita kena sebut hakikatnya terlebih dahulu. Okey, jadi darabtu, kita kena sebut hakikat perkataan terlebih dahulu sebab dia adalah mabni. Kalau nuhun, kita terus sebut nuhun fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Kalau darabtu, darabna, kita sebut darabtu, darab fi'lun, macam ni i'rab darab fi'il madhi, ada dua tariqah. Tariqah yang pertama macam ni i'rab, fi'il madhi mabni ala, tak, tariqah yang pertama ala al-fathi al-muqaddar mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bis-sukuni al-'arid. Okey, kalau tariqah yang kedua, fi'il madhi mabni ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Okey, tu ni macam mana kita nak i'rab? Sebab perkara mabni kita akan sebut hakikat terlebih dahulu. Kalau dalam mudmar, fa'il yang mudmar semuanya mestilah dhamir muttasil. Okey, dhamir nanti kita bincang dalam bab makrifah. Dhamir ni terbahagi kepada dhamir muttasil dan munfasil. Dalam muttasil ada pembahagian pula baris dan mustatir. Tapi bila sebut dalam fa'il mudmar, dhamir tersebut mestilah dhamir muttasil. Okey, fa'il mesti dhamir muttasil. Tapi baris ke mustatir tu lagi. Tapi bila sebut tu, terus i'rab dhamir muttasil, tengok harakah dia. Kalau dhammah, mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun. Jadi poin dia mabni, tengok harakah dia apa? Fi mahalli raf'i, kita i'rab fa'il. Jadi darabtu dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Darabna, na dhamir muttasil akhir alif kan, mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Dalam mukhatab juga ada 5, darabta, kita ada darabti, darabtuma, ada darabtum dan darabtunna. Ada darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Semua juga adalah dhamir muttasil dan semuanya adalah baris. Macam ni i'rabnya sama, dhamir muttasil, tapi tengok ni hanya ambil pada huruf ta je. Darabta mabniun ala al-fathi, darabti dhamir mabni ala al-kasri. Darabtuma, jangan tengok ke alif, tu sahaja. Darabtuma jadi mabni ala ad-dhammi lah. Sebab darabtuma tu sahaja adalah dhamir. Sebab mim tu kita panggil haraf lain, alif tu haraf lain. Darabtum pun sama. Sebab mim ni alamah lil jam'i, nun ni alamah an-niswah. Jadi tu sahaja adalah dhamir. Darabtum tu dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli. Tapi nak sebut senang boleh sebut kat tum dhamir muttasil fi mahalli raf'i fa'il. Saya nak senang je tu sebut. Darabta tak payah sebut mabni ala pun. Kalau nak sebut yang darabtuma dengan darabtun jadi panjang, terus sebut tuma dhamir muttasil fi mahalli raf'i fa'il. Darabtum dhamir muttasil fi mahalli raf'i fa'il. Sebab kalau kita sebut tu, kena sebut pula mim tu apa, kena sebut pula alif tu apa kan, jadi panjang. Boleh sebut dhamir muttasil fi mahalli raf'i fa'ilun. Okey, jadi setakat ni 2 dengan 5 ni semuanya masih jelas. Yang jadi timbul sikit kat sini, contoh ada 5 lagi, daraba, darabat, daraba, walaupun sebenarnya kat muannas darabata, tapi dia zahirnya nampak satu.
Darabu dengan darab. Nah, dua ni je daripada 15, dhamir tersebut adalah mustatir. Jadi antum kena sebut, okey, dalam sini kalau contoh darabtu, darabna, darabta, antum akan nampak dhamir itu secara jelas dan tengok apa harakah dia. Dhamir muttasil fi mabni ala fi mahalli raf'i fa'il. Tapi untuk dua ni antum akan sebut fi'il madhi mabni ala al-fathi, fi'il madhi mabni ala al-fathi, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Macam tu, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kalau darabat fi'il madhi mabni 'ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Dua ni je dhamir tersebut tidak nampak. Daraba ada alif, darabu ada waw, darabna pun ada nun. Okey, jadi dalam 12, 10 adalah dhamir muttasil yang baris, 2 adalah dhamir muttasil yang mustatir. Secara panjang lebar kita akan baca, cuma ni nak nampak gambaran lah. Okay, bila zahir antum terus i'rab fa'il marfu'. Lepas tu tengok hakikat perkataan tersebut, isim mufrad ke, jamak taksir ke, jamak muannas salim ataupun sebagainya, dia rafu' dengan apa. Tapi kalau bahagian tersebut adalah mudmar, mesti mabni. Mudmar mesti mabni. Kalau mutakallim dan mukhatab, semuanya dhamir tu nampak. Kita akan nampak dhamir muttasil mabni ala fi mahalli raf'i fa'il. Adapun dalam ghaib ada dua fi'il, dhamir tersebut tersembunyi. Jadi kita akan sebut fi'il madhi mabni ala al-fathi, lalu kita sebut wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kat sini pula dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Dalam bab dhamir nanti kita akan taksimkan dhamir secara panjang lebar. Macam mana taksim dia muttasil kepada munfasil. Muttasil ada baris, ada mustatir. Mustatir pula ada wujuban dan jawazan. Tapi kat sini kalau kita bincang jadi panjang. Cuma setakat ni set fa'il yang mudmar mestilah dhamir tersebut dhamir muttasil. Daripada 12 ada 10 muttasil tu baris. Apa yang maksud dengan baris? Maksudnya nampak zahir secara jelas. Ada dua dhamir tu dhamir mustatir. Itu dalam fi'il madhi. Itu kalau dalam fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' lain sikit lah. Fi'il mudhari' tambah sikit lagi. Kalau dalam fi'il mudhari', okay, kalau dalam fi'il madhi 10 baris, 2 mustatir. Kalau dalam fi'il mudhari' 2 mustatir campur lagi dengan 2 mutakallim. Anda tak nak tulis jadi panjang. Kalau mudhari' kita nak sebut aku pukul apa dia? Adribu. Kami pukul nadribu. Hamzah tu bukan fa'il, nun tu bukan fa'il, tapi fa'il adalah dhamir mustatir taqdiruhu ana. Nadrimu dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Jadinya dalam fi'il mudhari' 4 lah. Kita akan jumpa 4 mustatir. Betul? 4. Kalau dalam fi'il madhi hanya 2. Mungkin kita boleh panjangkan dalam bab dhamir nanti. Okay, itu untuk cara i'rab lah. Boleh? Ada soalan untuk fa'il? Ya. Tak ada. Dia cuma ada majrur je. Majrur bi harfi jarrin zaid. Mansub tak ada. Tak. Kalau jumpa mana-mana fa'il selepas fa'il datang huruf jar, dan selepas huruf jar tu ada perkataan, secara senangnya antum boleh sebut majrurun lafzan marfu'un mahallan fa'il. Wa kafa billahi, sebut ba tu haraf jar zaid. Allahi sebut majrurun lafzan marfu'un mahallan fa'il. Itu i'rab cara yang senang lah. Sebab i'rab yang sebetulnya Allah, terus sebut ba harfu jarrin zaid, Allahi fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaid. Tapi cara senangnya nampak wa kafa billahi Allahi majrurun lafzan marfu'un mahallan fa'ilun. Ada dua lah, tapi tarik yang kedua tadi senanglah. Ada sebelum masuk kitab. Ya.
Mim kalau dalam i'rab secara detail lah, dia panggil mim tu haraf imad, alif tu tasniyah lah, harfun lidilalati ala tasniyah. Darabtum tu dhamir, mim tu harfun dalalah ala jam'i. Contoh juga darabtunna, nun dalalah ala an-niswah, tapi tu sendiri je lah adalah dhamir. Kalau darabtuma, mim tu sasilana je tu lah haraf tu dhamir, mim kita sebut harfu imad, alif seolah-olah tu untuk mim tu untuk sampaikan ta kepada alif tasniyah. Alif tu harfun didalalati ala tasniyah. Kita tengok ada lebih kurang macam itulah. Anamu tak apa ingat. Tapi domainnya cuma adalah tu sendiri. Baik. Babul fa'il. قال ابن أجروم الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأقول شارح شيخ محي الدين عبد الحميد الفاعل له معنيان. Fa'il ni ada dua maksud. Ahaduhuma lughawi, yang pertama melihat daripada maksud bahasa, wal akharu istilahi. Amma ma'nahu fil lughati, fa'il pada bahasa ibaratun amman awjada al-fi'la, ibarah daripada orang yang melakukan satu-satu perbuatan. Maksudnya kalau melihat pada maksud lughah, tak kira lah dia sebelum fi'il ke selepas fi'il ke, kita akan panggil fa'il dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah nuhah, wa amma ma'nahu fil istilah, dia mesti ada syarat-syarat ni. Fahuwa alismu, mesti dia isim, al-marfu', mesti dalam keadaan marfu', al-mazkuru qablahu fi'luhu, disebut sebelumnya fi'il, kama qala al-muallif, seperti mana kata muallif. Kenapa? Sebab dia kata kalau dalam kitab-kitab lain takrifnya lain. Cuma untuk peringkat mubtadi, macam inilah takrif yang Ibnu Ajurum letakkan, kama qala al-muallif. Nanti dalam kitab-kitab lain ada pula muhtarazat yang lain. Sebab okey, contoh kongsi, kadang-kadang bukan dia yang melakukan perbuatan tersebut, bukan fi'il tu fi'ilnya. Contoh kita kata mata Zaidun, mata Zaidun, Zaid mati kan, mata Zaidun. Zaidun kita i'rab fa'il lah, fa'il. Tapi dia kah yang melakukan perbuatan tersebut? Bukan. Jadi dia auqa' ataupun yaqa'u fi. Kadang-kadang takrif tu tak disebut di sinilah. Sebab takrif peringkat ni disebut al-madhkuru qablahu fi'luhu. Maksudnya fi'il yang dilakukan. Tapi kalau dalam mata Zaidun, fi'il tersebut bukan dia yang aujada dzalikal fi'l. Tapi kat situ dia tak sebut di sini. Jadi setakat ni sebut al-ismu al-marfu' al-mazkuru qablahu fi'luhu. Okey, wa qauluna al-ismu, bila disebut alis, la yashmalu al-fi'la wala al-harfa, tidak merangkumi fi'il dan tidak termasuk haraf. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, jadi fi'il dan haraf tidak akan jadi fa'il sama sekali. Okey, tetapi perkataan isim, wa huwa yashmalu al-isma as-sariha wal isma al-muawwala, perkataan isim merangkumi isim sharih dan isim muawwal. Wal ismil muawwala bis-sharih. Amma as-sharih, apa yang dimaksudkan dengan sharih? Fanahu Nuhun wa Ibrahimu fi qawlihi ta'ala qala Nuhun wa iz yarfa'u Ibrahim. Yang dimaksudkan dengan sharih seperti contoh Nuh dan Ibrahim dalam dua contoh tadi. Wa ammal muawwalu bis-sharih, contoh isim yang ditakwilkan dengan isim yang sharih. Contoh qauluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Syahid kita pada anna anzalna. Macam mana nak i'rab? Fa anna harfu taukidin wa nasbin. Anna kita i'rab harfu taukidin wa nasbin. Wa na ismuhu mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Jadi isim anna. Wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluh. Wal jumlah fi mahalli raf'in khabar. Jumlah anzalna tu jadi khabar kepada anna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi, anna berserta isim anna dan jumlah yang menjadi khabar kepada dia tu, fi ta'wili masdar fa'il yakfi. Maksudnya anna, isim anna, khabar anna, kesemua tu kalau gabung menjadi masdar, dan masdar tersebut fa'il kepada yakfi. Wa taqdir awalam yakfihim inzaluna. Inzaluna tu hasil daripada anna, isim anna dan khabar anna. Wa misaluhu qauluka, contoh lain, yasurruni an tatamassaka bil fadaili. Yasurruni an tatamassaka bil fadaili.
Wa qauluka a'jabani ma sana'tu. Itu contoh ma. Tadi anda bagi contoh anna dan an. Kat sini dia datang ke contoh anna, an dan ma. Wa qauluka a'jabani ma sana'tu. Ma sana'ta. A'jabani ma sana'ta. Jadi takdir dua-dua ayat tu, yasurruni tamassukuka. Yasurruni tamassukuka, sebab tatamassaka dalam tu ada dhamir anta. Jadi nak tawil dia jadi tamassukuka. Jadi yasurruni tamassukuka, hasil daripada gabungan an bersama fi'il mudhari' selepasnya. Wa a'jabani sun'uka, hasil daripada gabungan ma dan sana'ta. Ma sana'ta, dhamir dalam tu ada dhamir anta. Jadi masdar dia adalah sun'uka, jadi fa'il kepada a'jaba. Boleh. Wa qauluna al-marfu', ada perkataan marfu', yukhrij ma kana mansuban aw majruran, nak keluarkan apa-apa isim yang mansub dan apa-apa isim yang majrur. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, jadi isim yang mansub, isim yang majrur takkan jadi fa'il. Wa qauluna al-mazkuru qablahu fi'luhu yukhriju al-mubtada'a. Dalam takrif menyebut al-mazkuru qablahu fi'luhu untuk mengeluarkan mubtada'. Wasma'inna yukhriju al-mubtada'a wasma'inna wa akhawatiha. Untuk keluarkan mubtada' dan isim inna. Sebenarnya isim inna dah terkeluar dengan perkataan marfu', sebab isim inna mansub kan. Sebenarnya lebih tepat di sini adalah khabar lah, khabar inna. Ataupun boleh juga lah isim inna melihat kepada dia selepas, bolehlah mana-mana. Okey, tapi mubtada' dan isim inna tak boleh jadi fa'il sebab apa? Tidak didahului oleh fi'il. Fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lun albattata, sebab mubtada' dan isim inna kedua-duanya tidak didahului oleh fi'il. Wa yukhriju aidan ismakana wa akhawatiha wasmakada wa akhawatiha, terkeluar juga dengan perkataan al-mazkuru qablahu fi'luhu, isim kana dan isim kada. Fa innahuma, sesungguhnya isim kana dan isim kada, wa in taqaddamahuma fi'lun, sekalipun kedua-duanya didahului oleh fi'il. Apa dia? Kana tu fi'il, kada pun fi'il. Fa inna hadzal fi'la laisa fi'la wahidin minhuma, sekalipun kana dan kada tu adalah fi'il, tapi kedua-duanya bukan fi'il kepada isim. Maksudnya kalau kita sebut kana zaidun, kada zaidun, walaupun zaidun duduk selepas kana, zaidun duduk selepas kada, tapi kana dan kada tu bukanlah perbuatan bagi Zaid. Sebab dalam perkataan tu al-mazkuru qablahu fi'luhu, maksudnya fi'lul fa'il. Jadi fi'il yang ada pada kana dan kada bukan fi'lul fa'il. Wal muradu bil fi'li, yang dimasukkan dengan al-mazkuru qablahu fi'luhu, kan ada sebut fi'luhu. Yang dimasukkan dengan fi'il, adakah semata-mata fi'il? Tidak. Ma yashmalu shibahal fi'li. Tak semestinya fa'il ni duduk selepas fi'il, tapi apa-apa yang menyerupai fi'il. Apa dia contoh? Kasmil fi'li, seperti contoh isim fi'il. Isim fi'il selepas dia juga kita i'rab sebagai fa'il. Fi nahwi hayhatal aqiqu, hayhata tu isim fi'il madhi, kita panggil isim fi'il madhi. Jadi al-aqiqu i'rab dia fa'il. Maksudnya fa'il ni tak semestinya duduk selepas fi'il secara jelas, fi'il ataupun ma yushbihu al-fi'la. Yang dimasukkan dengan ma yushbihu al-fi'la sama ada isim fi'il, seperti contoh hayhatal aqiq, wa syattana zaidun amrun, wa syattana zaidun wa amrun. Juga syattan tu isim fi'il, jadi zaidun tu i'rab sebagai fa'il. Contoh lain yang menyerupai fi'il adalah isim fa'il. Contoh dia aqadimun abuka, aqadimun abuka. Qadim tu isim fa'il tapi beramal amalan fi'il, jadi abuka tu kita i'rab fa'il. Fal aqiqu wa zaidun ma'a ma utifa alaihi wa abuka kullum minha fa'il. Jadi bukan semata-mata isim yang duduk selepas pada fi'il, juga isim yang duduk selepas perkara yang menyerupai fi'il. Maksudnya merangkumi isim fi'il dan isim fa'il yang beramalan amalan fi'il. Boleh. Aqsamul fa'il wa anwa'u zahiri minhu. Qal wa huwa ala qismain. Okey, fa'il terbahagi kepada dua, zahirin wa mudmarin. Fa zahir, fa'il ni ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang mudmar.
Apa dia contoh zahir? Dia datangkan contoh semua, dia pelbagaikan contoh untuk merangkumi semua perkara. Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindat wa taqumul Hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma ashbaha dhalik. Untuk dia nak fahamkan kita yang zahir tu adalah semua bentuk kecuali ganti nama diri. Okey, wa aqulu yanqasimul fa'il ila qismain. Fa'il terbahagi kepada dua. Al-awwal al-zahir wal-thani al-mudmar. Fa amma al-zahir, apakah yang dimaksudkan dengan zahir? Fa huwa ma yadullu ala ma'nahu biduni hajatin ila qarinah. Perkara yang menunjukkan di atas makna diri dia sendiri tanpa berhajat kepada qarinah. Wa ammal mudmar, adapun dhamir, fahuwa ma la yadullu ala al-murad minhu illa biqarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Isim yang tidak menunjukkan di atas maksud yang dikehendaki kecuali dengan qarinah ganti nama diri pertama, ataupun khitab ganti nama diri yang kedua, ataupun ghaibah ganti nama diri yang ketiga. Maksudnya dhamir tu adalah qarinah yang menunjukkan maksud kepada perkataan tersebut. Adapun zahir, dengan perkataan tu telah jelas tanpa perlukan apa-apa qarinah yang lain. Okey, lalu di sini dia nak masuk, dia terangkan isim zahir terlebih dahulu. Wadh-dhahiru ala anwa'. Fa'il zahir ni terbahagi kepada banyak jenis. Li'annahu imma an yakuna mufradan au musannan au majmu'an. Sebab kadang-kadang dia tu mufrad, kadang-kadang dia musanna, kadang-kadang dia jamak. Majmu'an, jam'an saliman au jam'a taksirin. Jamak tu kadang-kadang jamak muzakkar salim, kadang-kadang jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Wa kullu min hadhihi al-anwa' al-arba'ah imma an yakuna mudhakkaran wa imma an yakuna muannathan. Fa hadhihi thamaniyatu anwa'. Jadi dia bahagikan fa'il zahir kepada 8 lah. Wa aidan fa imma an yakuna i'rabuhu bi dhammatin zahiratin aw muqaddarah. Kadang-kadang i'rab fa'il tersebut dhammah zahirah, kadang-kadang i'rab fa'il tersebut dhammah muqaddarah. Wa imma an yakuna i'rabuhu bil hurufi niyabatan 'anid dhammah. Kadang-kadang i'rab dia dengan haraf ganti daripada dhammah. Wa ala kulli hadhihi al-ahwal imma an yakuna al-fi'lu madiyan wa imma an yakuna mudhari'an. Fi'il tu sendiri kadang-kadang madhi, kadang-kadang mudhari'. Sebab itulah datang contoh-contoh tadi. Ini benda simple lah, kita baca sekali lalu. Famisalul fa'ilil mufradil muzakkar. Contoh fa'il mufrad muzakkar ma'al fi'lil madhi safara Muhammadun wa hadara Khalidun, wa ma'al fi'lil mudhari' yusafiru Muhammadun wa yahduru Khalidun. Wa misalul fa'ilil musannal muzakkar. Contoh untuk muzakkar musanna pula ma'al fi'lil madhi hadara as-sadiqan wa safara al-akhawan, wa ma'al fi'lil mudhari' yahduru as-sadiqan wa yusafiru al-akhawan. Jadi as-sadiqan fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Yang tadi tak apalah dhammah. Wa misalul fa'ilil majmu' jam'a tashihin ma'al fi'lil madhi hadara al-muhammadun. Jadi al-muhammadun fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u al-mudhakkari as-salim. Wa yahujju al-muslimun juga fa'il marfu' alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u al-mudhakkari as-salim. Wa misalul fa'ilil majmu' jam'a taksir. Contoh pula jam'a taksir wa huwa muzakkar ma'al fi'lil madhi hadara al-asdiqa wa safara az-zu'ama. Jam'a taksir dhammah rafa' dengan apa? Rafa' dengan dhammah. Jadi al-asdiqa fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Wa ma'al fi'lil mudhari' yahduru al-asdiqa'u wa yusafiru az-zu'ama'u. Wa misalul fa'il al-mufrad al-muannas. Contoh fa'il mufrad muannas ma'al fi'lil madhi hadarat Hindun. Hindun fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa safarat su'adu dhammah juga. Wa ma'al fi'lil mudhari' tahduru Hindun wa tusafiru su'adu. Wa misalul fa'ilil musannal muannas ma'al fi'lil madhi hadaratil hindani wa safarat az-zainabani. Al-hindani fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Wa ma'al mudhari' tahdurul hindani wa tusafiru az-zainabani.
Wa misalul fa'ilil majmu' jam'a tashihin li muannas. Contoh bagi jamak muannas salim pula. Jamak muannas salim rafa' dengan apa? Rafa' dengan dhammah. Okey. Ma'al madhi hadarat al-hindatu wa safarat az-zainabatu wa ma'al mudhari' tahdurul hindatu wa tusafiru az-zainabatu. Wa misalul fa'il majmu' jam'a taksirin wa huwa li muannas ma'al madhi hadaratil hunudu wa safarat az-zayanibu, jamak kepada Zainab. Wa ma'al mudhari' tahdurul hunudu wa tusafiru az-zayanibu. Okey. Itu semua contoh bagi yang zahir. Wa misalul fa'il alladhi i'rabuhu bidhammati az-zahirah jami'u ma taqaddama min al-amsilati ma 'ada al-musanna al-muzakkar wal muannas wa jam'at tashihi li mudzakkar. Dia kata contoh fa'il yang i'rab dia adalah dhammah zahirah, semua yang disebut tadi kecuali musanna, sebab musanna rafa' dengan apa? Rafa' dengan alif. Kecuali juga dengan jamak at-tashih, jamak muzakkar salim, sebab jamak muzakkar salim rafa' dengan waw. Selain itu semuanya rafa' dengan dhammah zahirah. Wa misalul fa'il alladhi i'rabuhu bidhammatil muqaddarah, dan datanglah contoh fa'il yang i'rab dia dhammah muqaddarah ma'al fi'lil madhi hadara al-fata wa safara al-qadi wa aqbala sadiqi. Hadara al-fata, al-fata tu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Wasafara al-qadi, al-qadi fa'il marfu' alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha as-siqal. Kalau alif akhirnya alif, mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kalau akhir dia ya ataupun waw, mana'a min zuhuriha as-siqal. Wa aqbala sadiqi wa ma'al fi'l al-mudhari' yahduru al-fata wa yusafiru al-qadi wa yuqbilu sadiqi. Itu contoh dhammah muqaddarah. Wa misalul fa'il alladhi i'rabuhu bil hurufi an-naibah 'anid dhammati ma taqaddama min amsilatil fa'ilil musannal muzakkar awil muannas wa amsilatul fa'ilil majmu' jam'a tashihin li mudzakkar. Dia kata contoh fa'il yang i'rab dia dengan huruf ganti daripada dhammah, contoh yang disebut tadi, contoh apa? Contoh musanna bagi muzakkar Muhammadani, ataupun contoh musanna muannas Hindani, ataupun contoh jamak muzakkar salim Muhammaduna. Wa min amsilatihi aidan, contoh yang lain ma'al madhi hadara abuka. Jadi abu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'i al-khamsah. Wa safara akhuka wa ma'al mudhari'i yahduru abuka wa yusafiru akhuka. Jadi dia nak tatbiq lah apa yang kita ambil dalam babul i'rab. Maksudnya kadang-kadang fa'il tu rafa'nya dengan dhammah zahirah, kadang-kadang dhammah tu dhammah muqaddarah, kadang-kadang dengan alif, kadang-kadang dengan waw. Ada tak dengan nun? Ada tak fa'il dhammah dengan nun? Sebab apa? Sebab nun tu cuma af'al khamsah. Okey, jadi ada tiga lah, sama ada dhammah, alif ataupun waw. Okey, masuk dhamir anwa'ul fa'ilil mudmari. Masa ini boleh baca sekali lalu. Qala wal mudmaru isna asyara. Dhamir ada 12 memandang dari segi bentuk. Kalau memandang dari segi bilangan ada 14. Nahwa qaulika darabtu wa darabna. Dua tu tanda slash, maksudnya untuk mutakallim. Darabtu wa darabna tanda potong, maksudnya untuk mutakallim. Wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna. Kat situ tanda pula. Itu maksudnya untuk mukhatab. Wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna, tanda pula maksudnya itu untuk ghaib. Maksudnya mutakallim ada 2, mukhatab ada 5, ghaib ada 5. Wa aqulu qad arafta fi ma taqaddama. Kita dah bincang dalam permulaan bab fa'il. Al-mudmaru ma huwa, apa yang dimasukkan dengan dhamir. Wal an nu'arrifuka annahu 'ala 12 naw'an. Sekarang ni kami nak bagi tahu kamu yang dhamir tu terbahagi kepada 12. Macam mana dapat 12 tu? Wa dzalika li annahu imma an yadulla ala mutakallimin wa imma an yadulla ala mukhatabin wa imma an yadulla ala ghaibin. Sebab dhamir tersebut sama ada menunjuk kepada orang yang berkata, ataupun orang yang dituju kata, ataupun pihak yang ketiga.
Walladhi yadullu 'ala al-mutakallim, dan dhamir yang menunjukkan kepada orang yang berkata, yatanawwa'u ila naw'aini, terbahagi kepada dua. Li'annahu imma an yakuna al-mutakallimu wahidan, sama ada yang berkata tu seorang, wa imma an yakuna aktsara min wahidin, ataupun yang berkata tu ramai. Walladhi yadullu 'ala mukhatabin aw ghaibin, mukhatab dan ghaib pula, yatanawwa'u kullun minhuma ila khamsati anwa', terbahagi kepada 5. Li'annahu imma an yadulla 'ala mufradin muzakkarin aw yadulla 'ala mufradatin muannatsah, sama ada tunjukkan seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Wa imma an yadulla 'ala muthanna mutlaqan, ataupun tunjuk kepada dua, tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Li'annahu imma an yadulla 'ala mufradin muzakkarin aw yadullu 'ala wa imma an yadulla 'ala muthanna mutlaqan wa imma an yadulla 'ala jam'in muzakkarin wa imma an yadulla 'ala jam'in muannasin. Jadi ada 5 lah setiap daripada ghaib dan mukhatab. Fayakunul majmu'u isnai asyara, jadilah 12. 2 untuk mutakallim, 5 untuk ghaib, dan 5 lagi untuk mukhatab. Lalu didatangkan contoh satu persatu. Famithalu dhamiril mutakallimil wahidi, contoh bagi dhamir mutakallim seorang, muzakkaran kana aw muannasan. Kalau sebut mutakallim ni tak tengok dah lelaki ke perempuan, sama je. Darabtu wa hafiztu wajtahadtu. Jadi macam mana nak i'rab? Darabtu fi'il madhi, senangnya mabni ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Tu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Sama semua i'rab dah. Wa misalu dhamiril mutakallimil muta'addidi awil wahidu awil wahidi alladhi yu'azimu nafsah wa yunazziluha manzilatal jamaah. Contoh bagi dhamir mutakallim, orang yang berkata tu ramai, ataupun yang berkata tu seorang tapi dia nak besarkan diri dia. Untuk Allah Ta'ala contohnya, darabna wa hafizna wajtahadna. Jadi darabna na tu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Boleh. Wa misalu dhamiril mukhatab al-wahid, contoh dhamir mukhatab seorang, maksudnya kamu lah, contoh dhamir kamu. Darabta, kamu pukul. Wa hafizta wajtahadta. Jadi i'rabta tu dhamir muttasil fi mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'i fa'ilun. Wa misalu dhamiril mukhatabaini al-ithnaini muzakkaraini aw muannathaini, darabtuma wa hafiztuma wajtahadtuma. Darabtuma wa hafiztuma wajtahadtuma. Nak senangnya terus sebut tuma dhamir muttasil. Kalau nak senang lah, tuma tu sebut dhamir muttasil fi mahalli raf'i fa'il. Wa misalu dhamiril mukhatabina min jam'i zukur, contoh pula dhamir mukhatab yang ramai. Darabtum wa hafiztum wajtahadtum. Jadi darabtum, tum tu dhamir muttasil fi mahalli raf'i fa'il. Wa misalu dhamirul mukhatabati min jam'il muannasat, darabtunna wa hafiztunna wajtahadtunna. Tadi tinggal satu ya, darabti wa hafizti wajtahadti. Tak apalah, tapi semuanya samalah contoh-contoh. Wa misalu dhamiril wahidil muzakkaril ghaibi, apa tu? Ba'da daraba fi qawlika Muhammadun daraba akhahu. Okey, dia nak bagi contoh dhamirul wahidi al-muzakkari al-ghaibi ba'da daraba fi qawlika Muhammadun daraba akhahu. Okey, jadi Muhammadun dalam tu bukan fa'il lah, Muhammadun tu mubtada. Daraba tu fi'il madhi mabni ala al-fathi. Tadi anda sebut daraba dengan darabat, dua keadaan. Fa'il tersebut adalah dhamir mustatir. Jadi dalam daraba tu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila Muhammad. Jadi daraba tu fa'il mustatir taqdiruhu huwa. Wa ba'da hafiza, dan selepas hafiza fi qaulika Ibrahimu hafiza darsahu. Ibrahimu hafiza darsahu. Jadi hafiza tu fi'il madhi mabni 'ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa ba'da ijtahada fa'il, contoh fa'il lain selepas ijtahada fi qaulika Khalidun ijtahada fi amalihi. Jadi ijtahada tu fi'il madhi mabni 'ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa juga. Wa taqdiruhu huwa mustatiran ba'da hazihi al-af'al. Semua fa'il tu semua tersembunyi, takdirnya adalah huwa.
selepas fi'il tersebut. Daraba, hafiza dan ijtahada. Wa misalu dhamiril wahidatil muannasatil ghaibah, contoh pula dhamir mustatir juga untuk perempuan selepas darabat fi qaulika Hindun darabat ukhtaha. Jadi darabat tu fi'il madhi mabni ala al-fathi. Ta tu bukan dhamir, ta tu cuma ta ta'nis, bukan fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Jadi ta tu bukan fa'il, ta tu hanyalah haraf biasa, ta ta'nis. Fa'il ni adalah dhamir mustatir yang tersembunyi dalam fi'il tersebut, takdirnya adalah hiya. Wa hafizat fi qaulika su'adu hafizat darsaha. Hafizat fi'il madhi mabni ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Wa ba'da ijtahadat fi qaulika Zainabu ijtahadat fi amaliha wa taqdiruhu hiya mustatiran ba'da hazihi al-af'al. Okay. Wa misalu dhamirul ithnaini wa mithalu dhamiril ithnaini al-ghaibaini muzakkaraini kana aw muannathataini. Contoh dhamir tasniah yang sama ada lelaki ataupun perempuan, daraba. Jadi alif tu sendiri i'rab sebagai fa'il, bukan mustatir lah, zahir. Fi qaulika al-muhammadani daraba bakran, atau qauluka al-hindani darabata amiran. Jadi daraba fi'il madhi mabni ala al-fathi, al-alif tu dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Sama juga darabata, bukan ta, alif sahaja. Ta tu tetap ta ta'nis. Jadi alif tu dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Wa hafiza fi qaulika al-muhammadani hafiza darsahuma, atau qauluka al-hindani hafizata darsahuma. Wajtahada min nahwi qaulika al-bakrani ijtahada, atau qauluka az-zainabani ijtahadata. Ijtahadata fi'il madhi mabni ala fathi, alif tu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Wa qama fi nahwi qaulika al-muhammadani qama biwajibihima, atau qauluka al-hindani qamata biwajibihima. Jadi oleh sebab ta tu tak ada peranan, jadi dia samakan kedua-duanya, alif sahaja yang kita i'rab sebagai dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Wa misalu dhamiril ghaibina min jam'i zukur, contoh pula ramai lelaki, darabu, waw tu fa'il. Min nahwi qaulika ar-rijalu darabu a'da'ahum. Jadi macam mana i'rab? Darabu fi'il madhi, ikut tariqah yang kedua lah, senang, mabni ala dhammi liittisalihi biwawil jamaah. Sebab tariqah yang kedua senang kan, mabni ala dhammi liittisalihi biwawil jamaah. Jadi waw jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Alif tu apa? Fariqah. Al-alifu fariqah. Alif tu kita panggil sebagai alif fariqah, untuk bezakan di antara waw jamaah ataupun waw tu waw asli. Okey, seterusnya wa hafizu min nahwi qaulika at-talamizu hafizu durusahum, wajtahadu min nahwi qaulika at-talamizu ijtahadu. Wa misalu dhamiril ghaibat min jam'il inas darabna, contoh perempuan ramai pula, darabna, nun tu kita i'rab sebagai fa'il. Min nahwi qaulika al-fatayatu darabna aduwatihinna. Syahid kita pada darabna fi'il madhi mabni ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Jadi na tu dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'i fa'ilun. Wa kadza hafizna min nahwi qaulika an-nisa'u hafizna amanatihinna. Syahid kita pada hafizna, sama juga fi'il madhi mabni ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, na dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli raf'i fa'il. Wa kadza ijtahadna min nahwi qaulika al-banatu ijtahadna. Okay, wa kullu hadhihi al-anwa'i al-ithnai ashara as-sabiqah yusamma ad-dhamiru fiha ad-dhamira al-muttasila. Kesemua 12 yang disebut tadi dinamakan dhamir tersebut sebagai dhamir muttasil. Jadi cara nak i'rabnya, dhamir muttasil mabni ala fi mahalli raf'i fa'il. Semuanya dhamir muttasil, tak ada satu pun dhamir munfasil.
Apa dia ta'rif dhamir muttasil? Wa ta'rifuhu, dia terangkan apa dia dhamir muttasil. Annahu huwa alladhi la yubtada'u bihi al-kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fi halati al-ikhtiyar. Dhamir muttasil ni dhamir yang tidak boleh dimulai dengannya oleh percakapan. Kita tak boleh mula-mula kita sebut tu zahibun. Tak boleh nak letakkan dhamir tu di permulaan ayat. So dhamir muttasil ni mesti bersambung dengan sesuatu, tak boleh nak letakkan pada awal ayat. Wala yaqa'u ba'da illa, tak boleh juga nak letakkan dhamir tu selepas illa. Tak boleh nak sebut illa tu, illa ka, illa ki, tak boleh. Itu yang dipanggilkan sebagai dhamir muttasil. Tetapi selepas illa tu fi halatil ikhtiyar. Sebab apa? Yang dimaksud dengan halal ikhtiyar ni selain pada syair. Sebab ada setengah syair datang dhamir muttasil selepas illa. Tapi dalam ayat yang kita bina biasa ni, dhamir muttasil ni tak boleh dimulai pada permulaan ayat dan tak boleh duduk selepas illa. Yang ada datang selepas illa kadang-kadang dalam darurah syair sahaja. Itu yang dipanggil sebagai dhamir muttasil. Wa misluha ya'ti fi naw'in akhar min ad-dhamiri yusamma ad-dhamiral munfasila. Kemudian membahagikan dhamir. Dia kata seumpama dhamir muttasil, ada satu jenis lagi yang kita panggil sebagai dhamir munfasil. Tapi dhamir munfasil takkan jadi boleh, tapi kalau selepas illa. Lepas ni datangkan contoh. Tadi yang contoh tadi semua dibagi contoh fa'il yang dalam bentuk dhamir muttasil. Ada juga fa'il, boleh kita i'rab fa'il dhamir munfasil dalam satu keadaan. Apa dia dhamir munfasil? Dia ta'rifkan dulu sebagai dhamir munfasil. Wa huwa alladhi yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa fi halati al-ikhtiyar. Dhamir munfasil ni dhamir yang boleh kita mulai dengan kalam. Contoh kita sebut ana zahibun, nahnu zahibuna, anta mutakallimun, anta talibun. Jadi dhamir yang boleh dimulai di awal ayat dan dhamir yang boleh duduk selepas illa. Kita tadi anda sebut tak boleh, tadi anda silap nak sebut fa'il semuanya mustasil. Tak. Fa'il juga kadang-kadang boleh datang dhamir munfasil. Bila? Dia bagi contoh kat sini. Bila selepas illa dan fi'il sebelum illa tersebut masih belum ada fa'il. Contoh di sini, taqulu ma daraba illa ana. Ma daraba illa ana. Sebelum illa ada fa'il, daraba. Ada tak fa'il? Belum. Jadi walaupun dhamir munfasil selepas illa itulah adalah fa'il. Jadi macam mana nak i'rab? Ana dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Wa ma daraba illa nahnu, tidaklah memukul kecuali kami. Jadi nahnu tu dhamir munfasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Wa ma daraba illa anta. Okay, dalam dhamir munfasil ni ada khilaf. Contohlah anta, adakah ta tu dhamir ataupun anta tu dhamir? Tapi tak apa, kita ambil terus senang, kita tengok yang akhir dia apa. Kalau ma daraba illa anta, dhamir munfasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli raf'i fa'il. Wa ma daraba illa anti, anti dhamir munfasil mabni 'ala al-kasri fi mahalli raf'i fa'il. Wa ma daraba illa antuma, wa ma daraba illa antum, wa ma daraba illa antunna, wa ma daraba illa huwa, wa ma daraba illa hiya, wa ma daraba illa huma, wa ma daraba illa hum, wa ma daraba illa hunna. Jadi ada 12 lah. Seperti mana dhamir muttasil ada 12, begitu juga dhamir munfasil ada 12. Sebab apa? Antuma berulang 2 kali, huma berulang 2 kali, jadi 12. Wa ala hadha yajri al-qiyas wa sayati bayanu anwa'id dhamiril munfasil bi awsa'a min hadhihi al-isyarah fi babil mubtada'i wal khabari. Dia kata nak tahu dhamir munfasil secara panjang lebar ada dalam bab mubtada'. Sebab kebiasaannya fa'il dhamir ni adalah dhamir muttasil, kecuali kalau selepas illa. Illa tu pun biasanya kadang-kadang dalam bab mustasna nanti kita akan ngaji, dia ada panggil kalam tam mujab, ada kalam tam manfi dan ada kalam mufarragh. Dalam mufarragh saja, apa yang dimaksudkan mufarragh? Maksudnya sebelum illa ayat tu masih belum sempurna, jadi fa'ilnya berada selepas illa. Jadi kebiasaannya fa'il ni dhamir muttasil.
Dhamir munfasil ni kebiasaannya i'rab jadi apa? Kebiasaannya mubtada. Sebab tu dalam mubtada nanti ada panjang. Sebab kita sebut ana talibun. Ana tu mubtada. Anta zahibun. Anta tu mubtada. Jadi dalam bab mubtada nanti dia akan bincangkan dhamir munfasil secara panjang. Okey, habis bab fa'il. Ada soalan untuk bab fa'il? Boleh, tak wajib ilhaqkan ta tanis dalam keadaan tu. Sebab fasil lah. Ya. Illa kat sini mulghah. Sebab dia tak ada mustasna. Dia panggil dalam kalam mufarrag, ibarat dia duduk di bawah bab mustasna, tapi sebenarnya dia tak ada pun mustasna dalam tu. Kalau sebelum tu fi'il, selepasnya fa'il. Kalau sebelum tu ada fi'il dengan fa'il, selepas tu adalah maf'ul. Kalau sebelum tu ada mubtada, selepas tu khabar. Ibarat illa tu kita panggil illa mulghah, illa tidak beramal. Okey, boleh. Kita ambil naib fa'il satu. Naib fa'il ni hampir sama dengan fa'il, jadi perbahasan dia pendek lah. Babun naibi anil fa'ili. Yang kita tulis al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluh. Okey, jadi dalam naib fa'il ni dua lah, sama ada kita sebut dia naib fa'il ataupun maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Dua-dua boleh sebut, naib fa'il ataupun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Qal wa huwa al-ismu al-marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu. Apa dia naib fa'il? Isim, sama juga isim yang marfu' yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Okey, dengan kata lain, naib fa'il ataupun maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, hakikat sebenarnya dia adalah maf'ul dalam jumlah yang fa'ilnya dibuang. Dia adalah maf'ul dalam ayat asal. Contoh kita sebut sariqa as-sariqu al-mata'a. Sariqa as-sariqu al-mata'a, pencuri mencuri barang. Lalu kita buang fa'il, kita buang sariq, tinggal fi'il bersama maf'ul. Jadi fi'il tadi perlu ditukarkan sirah, daripada maksud mencuri kena ditulis dicuri. Adalah cara perubahan yang akan dibincang selepas ni. Kita sebut apa? Suriqa. Dan maf'ul bih yang mansub tadi, oleh kerana buang fa'il, dia mengambil kerja fa'il. Bukan ambil kerja, ambil hukum fa'il. Apa dia hukum fa'il? Dia ambil 3 perkara. Okey, tadi kan biasanya satu ayat ni kadang-kadang disebut fi'il, fa'il dan maf'ul. Kalau sebut fi'il, fa'il dan maf'ul, biasalah fa'il tu marfu', maf'ul tu mansub. Tapi sesetengah jumlah fi'il, fa'il dibuang, langsung terus datang maf'ul. Ketika dalam keadaan ni fi'il tadi perlu ditukar kepada sirah majhul. Maksudnya kalau saraqa jadi suriqa. Dan maf'ul yang tinggal tadi, dia kena ambil hukum fa'il. Dia ambil hukum 3 perkara dia ambil. Yang pertama, asalnya mansub, dia jadi marfu'. Sebab apa? Sebab fa'il marfu'. Asalnya mata'a jadi mata'u. Yang kedua, hukum fa'il yang dia kena ambil apa? Kena didahului oleh fi'il. Tadi kan kita sebut fa'il al-mazkuru qablahu fi'lu. Macam tu juga naib fa'il tak boleh mendahului fi'il, mesti fi'il datang dulu baru dia. Sebab dalam maf'ulun bih kita boleh fariqan hada. Maf'ulun bih boleh mendahului fa'il kan. Contoh sebut Zaidan darabtu. Zaidan darabtu. Kita i'rab Zaidan maf'ulun bih. Fa'il yang tak boleh, fa'il dia tak boleh mendahului fi'il. Fa'il mesti berada selepas fi'il, tapi maf'ulun bih boleh duduk sebelum sebelum fi'il. Tapi bila dia menggantikan tugas fa'il yang dibuang, dia tak boleh mendahului fi'il tadi. Maksudnya tak boleh al-mata'u suriq, tak boleh, kena tetap suriqa al-mata'u. Yang pertama daripada mansub jadi marfu'. Yang kedua, dia tidak boleh mendahului fi'il. Yang asalnya maf'ulun bih ni boleh mendahului fi'il, tapi bila dia ambil hukum fa'il, dia tak boleh mendahului. Yang ketiga, fi'il tersebut mesti berhubung dengan alamah ta'nis kalau fa'il, kalau dia itu adalah muannas. Contoh kalau kita kata qatafa Zainabu az-zahrata. Contoh, Zainab memetik bunga. Kita buang Zainab.
qutifat az-zahratu. Qutifat kena bubuh ta sebab mera'i kepada zahrah tu adalah muannas. Maksudnya kalau dia tu muannas, fi'il tersebut kena sambung dengan ta. Maksud 3 perkara lah. Dia kena ambil hukum fi'il pada 3 perkara. Menjadi marfu', tidak boleh mendahului fa'il, dan fi'il tersebut mesti ada alamat. Kalau dia muannas, muannas. Kalau muzakkar, tak perlu letak alamat ta'nis. Okey. Wa aqulu, kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, qad yakunul kalamu muallafan min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulun bih. Kadang-kadang satu ayat ni terbina daripada fi'il, fa'il dan maf'ul. Contoh dia, qata'a mahmudun al-ghusna. Mahmud memotong dahan. Wa nahu hafiza khalilun ad-darsa. Khalil menghafal pelajaran. Wa nahu yaqta'u ibrahimu al-ghusna. Contoh fi'il mudhari' pula. Wa yahfazu aliyun ad-darsa. Dia nak bagi contoh madhi dan contoh mudhari'. Wa qad yahzifu al-mutakallimu al-fa'ila. Kadang-kadang orang yang berkata tadi dia buang fa'il tersebut daripada jumlah. Dibuang tu ada faktor lah. Kadang-kadang fa'il tu terlalu ma'ruf. Kalau Allah Ta'ala kita tak panggil majhul. Kadang-kadang kalau contoh suriqa al-mata'u, sebab kita tak tahu siapa pencuri. Tapi kalau contohlah perbuatan tersebut Allah Ta'ala, sebab terlalu maklum, jadi dibuang. Ada beberapa sebab. Kadang-kadang sebab nak pendek, kadang-kadang sebab terlalu ma'ruf, kadang-kadang sebab majhul. Faktor-faktor tertentu menyebabkan mutakallim buang fa'il. Okay, bila buang fa'il, wa yaktafi bi zikril fi'li wal maf'ul. Dia hanya menyebut fi'il dan maf'ul. Ketika jumlah tersebut hanya tinggal fi'il dan maf'ul, yajibu alaihi an yughayyira suratal fi'li. Yajibu alaihi an yughayyira suratal fi'li. Wajib mutakallim tadi ubah bentuk fi'il daripada fi'il mabni lil ma'lum kepada fi'il mabni lil majhul. Wa yughayyiru suratal maf'uli aidan. Mutakallim yang membuang fa'il tadi, dia kena tukar bentuk fi'il dan dia kena tukar hukum maf'ul. Amma taghyiru suratil fi'li, cara mengubah fi'il tersebut, fasayatil kalamu alaih. Perenggan berikut akan sebut macam mana nak ubah fi'il tersebut. Wa amma taghyiru suratil maf'ul, macam mana nak tukar bentuk maf'ul. Fa innahu ba'da an kana mansuban, dalam jumlah pertama dia mansub, yusayyiruhu marfu'an. Fa'il mutakallim tersebut kena marfu'kan dia. Okay, jumlah pertama dia mansub, bila buang fa'il jadikan dia marfu'. Wa yu'tihi ahkamal fa'il, bila dia marfu' bagi kepada maf'ul tersebut hukum-hukum fa'il. Apa hukum fa'il? Min wujubi ta'khirihi anil fi'li. Yang pertama, kena datangkan dia selepas fi'il, tak boleh sama sekali mendahului fi'il. Wa ta'nisi fi'lihi lahu in kana huwa muannasan, dan kena muannaskan fi'il jikalau maf'ul tersebut muannas. Wa ghairi dhalik, dan hukum-hukum yang lain. Wa yusamma hina izin, maf'ul tadi hakikatnya dia maf'ul, dia yang kena, tapi kita namakan dia sebagai naibal fa'il ataupun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Naibal fa'il ataupun maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Jadi i'rab dia sama, dia sebut naib fa'il marfu' ataupun maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh marfu'. Okey, macam mana nak ubah bentuk fi'il? Taghyirul fi'li ba'da hazfil fa'il. Cara nak ubah fi'il selepas membuang fa'il. Qal fa in kana al-fi'lu madiyan, ada dua. Tengok fi'il tersebut fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Kalau fi'il tersebut fi'il madhi, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dhammahkan awal fi'il, kasrahkan huruf sebelum akhir. Wa in kana mudhari'an, kalau fi'il tersebut fi'il mudhari', dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhammahkan huruf fathahkan huruf sebelum akhir. Awal sama-sama dhammah, bezanya huruf sebelum akhir. Fi'il madhi sebelum akhir kasrah, fi'il mudhari' sebelum akhir fathah. Maksudnya daraba jadi duriba, yadribu jadi yudrabu. Aqulu zakara al-musannifu fi hadhihi al-ibarat at-taghyirati allati tahdusu fi al-fi'li inda hasfi fa'ilihi wa isnadihi ila al-maf'ul. Musannif dalam ibarat satu baris ni dia nak menyatakan perubahan yang berlaku pada fi'il ketika kita membuang fa'il dan kita isnadkan fi'il tersebut kepada maf'ulun bih. Wazalika annahu iza kana al-fi'lu madiyan, kalaulah fi'il tersebut fi'il madhi, dumma awwaluhu wa kusira al-harfu alladhi qabla akhirih.
Dhammahkan awal, kasrahkan huruf sebelum akhir. Contoh fatakulu quti'a al-ghusnu, daripada contoh yang dibagi ke atas tadi, qata'a mahmudun al-ghusna kan. Jadi quti'a al-ghusnu. Wa hufiza ad-darsu, daripada contoh hafiza qalilun ad-darsa. Wa in kana al-fi'lu mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha al-harfu alladhi qabla akhirih. Kalau fi'il tu fi'il mudhari', dhammahkan awal dan fathahkan haraf sebelum akhir. Fataqulu yuqta'u al-ghusnu wa yuhfadhu ad-darsu. Boleh. Itu perubahan fi'il, senanglah, simple. Macam itulah tasrih 14 dia samalah. Lepas ni kalau kita masuk dhamir, dia akan sebut wa huwa ala qismain, sama macam fa'il sebiji. Zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahir nahu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Macam itulah datang contoh-contoh sebagainya. Zahir ni isim yang jelas. Wal mudmaru isna asyara. Dhamir pun sama macam tadi, cuma tukar baris lah. Kita cakap macam mana? Nahu qaulika duribtu, tadi darabtu wa darabna, kat sini jadi duribtu wa duribna. Jadi macam mana i'rab duribtu? Duribtu, durib fi'il madhi mabni ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Tu dhamir muttasil fi mahalli raf'i, tadi fa'il, kat sini fi mahalli raf'i naibul fa'ili. Wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Semuanya sama. Ada 10 zahir, ada 2 mustatir. Mana mustatir? Duriba dengan duribat. Duriba kita i'rab fi'il madhi mabni ala al-fathi, wa naibul fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Tadi wa fa'iluhu, di sini wa naibul fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Aqulu yanqasimu naibul fa'il kaman qasamal fa'il. Fa'il terbahagi sebagaimana naib fa'il terbahagi seperti mana terbahagi fa'il ila zahirin wa mudmarin. Wal mudmar ila muttasilin wa munfasilin. Dhamir mudmar boleh terbahagi kepada muntasil dan munfasil. Macam mana nak buat contoh munfasil? Datangkan contoh illa tadilah. Kita buatlah ma duriba illa ana, ma duriba illa nahnu, ma duriba. Yang tu buat. Wa anwa'u kullu qismin min ad-dhamiri isna asyara. Dhamir ada terbahagi kepada 12. Isnani lil mutakallim, 2 untuk mutakallim, wa khamsatun lil mukhatab wa khamsatun lil ghaibi. Wa qad zakarna tafsila dhalika kullihi fi babil fa'il fala hajata bina ila takrarihi huna. Dia kata ke 12 tu kita dah bincang panjang lebar dalam bab fa'il. Sebiji i'rabnya marfu', dhamir tetap dhamir muttasil, dhamir munfasil tetap dhamir munfasil. Membezanya kita i'rab fi mahalli raf'i, sana fa'il, kat sini fi mahalli raf'i kita i'rab sebagai naibul fa'ili. Okey, ada soalan untuk naib fa'il? Dia pilih awal dulu. Naib fa'il. Macam mana contoh awal Ada terlintas, kalau boleh datang boleh. Contoh boleh contoh naib fa'il muawwal. Boleh ke? Cuma tak terlintas contoh. Maksudnya apa-apa yang boleh datang selepas fi'il mabni lil majhul, haraf masdar bersama perkataan selepasnya. Surra, itu surra, digembirakan. Surra. Tak terlintas contoh. Kalau boleh datangkan contoh boleh, tak ada masalah. Tapi kat sini tak ada disebut. Kita naik fa'il sebiji macam fa'il dari segi hukum-hukum dia. Maf'ul tak ada. Ada. Boleh. Tak ada masalah. Kalau kita tak ajibtu an taquma,
Ajibtu an taquma. Maksudnya ajibtu qiyamaka. Tak ada masalah. Naib dengan naib fa'il. Ada naib fa'il dengan naib fa'il. Ada soalan? Orang yang khatam ni macam mana? Banyak lagi. Nak bagi khatam ke baca macam biasa? Biasa lah. Ya. Yeah. Apa dia? Fasil. Dia macam tu. Kalau bab fi'il dengan fa'il, bila ada fasil, dia hukum dia harus dia. Contohnya apa-apa fasil. Contoh kalau dia fasilkan oleh ni, hukum fi'il tadi harus jadi. Boleh buat taknis, boleh. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Kita wala tuqbalu minha syafa'ah, wala yuqbalu minha syafa'ah. Fasil boleh menyebabkan harus fi'il tu. Anda tak pasti kalau muannas tu hakiki. Tapi biasanya kalau ada fasil jadi hukum dia jawaz. Tapi walaupun jawaz tidak menafi, kalau tetap hukum dia lebih afdal lah kalau kita dapat ilhaqkan alamat tasniah tu pada dia. Macam mubtada khabar. Boleh mubtada khabar. Kedua bab tadi. Baca dalam babul mubtada. Rasa tak ada benda yang susah. Babul mubtada'i wal khabari. Qal al mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamili al-lafziyyah. Wal khabaru huwa al-ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Nahwu qawlika Zaidun qa'imun waz zaidani qa'imani waz zaiduna qa'imuna. Okay, perkara isim marfu' yang ketiga adalah mubtada', isim marfu' yang keempat adalah khabar, digabungkan dalam satu bab, mubtada' dan khabar. Maksudnya bab ni ketiga dan keempat. Apa dia mubtada'? Isim marfu' al-'ari 'anil 'awamili al-lafziyah. Apa-apa isim marfu' yang sunyi daripada amil lafzi. Benda amil lafzi, amil ni ada dua, ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi ni apa yang kita nampak secara jelas. Fi'il madhi contohnya daraba ataupun darabtu Zaidan, ataupun kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, kada wa akhawatuha. Apa-apalah selain dari apa yang kita tak nampak, kita panggil amil maknawi. Jadi mubtada' ni adalah isim marfu' yang sunyi daripada amil lafzi. Sebab apa? Mubtada' ni marfu' dia dengan amil maknawi. Siapa amil dia? Amil dia adalah ibtida'. Dia setiap benda yang mu'rab mesti ada amil. Jadi fa'il amil dia fi'il, maf'ulun bih amil dia fi'il. Tapi kalau mubtada' ni apa amil dia? Amil dia perkara maknawi, benda yang tak nampak. Apa dia? Ibtida'. Maksudnya kerana dia duduk mulalah dia tu marfu'. Maksudnya benda tu tak wujud lah. Maksudnya sebab dia duduk di mula ayat lah dia tu marfu'. Maksudnya amil tu bukan benda yang ada, tapi perkara yang berbentuk maknawi, tidak wujud. Kenapa? Maksudnya orang tanya, kenapa mubtada' marfu'? Sebab duduk di permulaan ayat. Jadi amil dia bukan lafzi. Jadi apa dia mubtada'? Isim yang marfu' yang tidak mengandungi amil lafzi, sebab dia mu'rab dengan, dia marfu' dengan amil maknawi. Wal khabar, khabar pula adalah al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaih. Isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada' tadi untuk menyempurnakan maksud. Maksudnya kadang-kadang khabar ni mungkin datang selepas satu muka surat. Maksudnya perkataan yang menyempurnakan maksud mubtada' tadi. Tapi amil dia siapa? Amil dia mubtada' tu lah. Kalau orang tanya apa yang menyebabkan mubtada' marfu'? Sebab dia duduk di permulaan. Apa yang menyebabkan khabar marfu'? Mubtada'. Tak apalah, khabar ada amil dia. Jadi macam mana nak kenal khabar? Khabar ni kalau kita tengok, kita faham ayat, penyudah cerita lah yang menyempurnakan maksud. Contoh kata Zaidun pergi cerita pasal lain, dia tiba belas kali mu'minun lepas 45 baris. Jadi itulah khabar dia. Walaupun sejauh mana sekalipun, kalau dia yang menyempurnakan ayat, dia adalah khabar. Wa aqulu,
Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, al-mubtada'u ibaratun amma ijtama'a fihi thalathatu umur. Mubtada' ni mesti mengandungi 3 perkara. Al-awwalu an yakuna isman. Mubtada' ni mesti isim. Tapi boleh tadilah, boleh sharih, boleh muawwal. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum boleh takwil siyamukum khairul lakum. Siyamukum tu jadi mubtada'. Jadi isim tu boleh sharih, boleh muawwal macam fa'il tadi. Fa kharaja an dhalika al-fi'lu wal harfu. Bila sebut isim, mubtada' ni sama sekali tidak akan fi'il dan tidak akan haraf. Yang kedua, wathani an yakuna marfu'an. Mubtada' mesti marfu'. Fa kharaja bidzalika al-mansubu wal majruru bi harfi jarrin asli. Bila sebut mesti marfu', terkeluarlah benda-benda yang mansub dan perkara-perkara yang majrur dengan huruf jar asli. Huruf jar asli sahaja, sebab ada mubtada' yang majrur dengan haraf jar zaid macam fa'il tadi. Fa'il tadi anda bagi contoh apa? Anda bagi contoh wa kafa billah. Contoh ni pula, kalau apa-apa yang start dengan rubba. Rubba ni dia haraf jar zaid. Rubba ni, contoh anda sebut rubba rajulin karimun. Rajulin tu i'rab dia adalah mubtada', dia marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana min zuhuriha. Tadilah istighalul mahal bi harakati harfi jar zaid, sebab rubba ni haraf jar zaid. Jadi selepas dia tu kita i'rab sebagai mubtada', dia majrurun lafzan marfu'un mahallan mubtada'. Itu sebab dia kata contoh lain, apa-apalah kalau ada dia tu duduk mula-mula dimulai dengan haraf jar dan haraf jar tu tidak memberi peranan penting, tidak memberi peranan, jadi dia adalah haraf jar zaid. Majrur selepasnya adalah majrurun lafzan marfu'un mahallan, kita i'rab sebagai mubtada'. Itu dia kata bila sebut marfu' tidak akan ada mubtada' yang mansub dan tidak akan ada mubtada' yang majrur dengan haraf jar asli, tapi ada yang haraf jar zaid. Yang ketiga, an yakuna 'ariyan 'anil awamili al-lafziyah. Mubtada' mestilah tidak mengandungi mana-mana amil lafzi. Wa makna hadha an yakuna khaliyan minal awamili al-lafziyati misal al-fi'li. Maksudnya tidak ada fi'il sebelum dia. Contoh kana wa akhawatuha. Fa inna isma al-waqi'a ba'da al-fi'li min al-awamil lafziyah mislul fi'li wa mislu kana wa akhawatiha. Maksudnya mubtada' ni mesti sunyi daripada fi'il ataupun sunyi daripada contoh kana dan akhawat kana. Sebab apa? Fa innal ismal waqi'a ba'da al-fi'li. Sebab isim yang duduk selepas fi'il yakunu fa'ilan au naiban anil fa'il. Kalau fi'il tu mabni lil ma'lum, isim tersebut adalah fa'il. Kalau fi'il tersebut mabni lil majhul, isim tersebut adalah naib fa'il ala ma sabaqa bayanu, seperti mana yang kita bincang. Wal ismul waqi' ba'da kana, isim yang duduk selepas kana au ihda akhawatiha yusamma isma kana wala yusamma mubtada'an. Jadi mana-mana isim yang didahului oleh satu perkara, kita takkan i'rab dia sebagai mubtada', tapi dia tu sama ada fa'il, naib fa'il ataupun isim kana ataupun isim kada. Apa dia contoh yang cukup syarat? Wa misalul mustawfi hadhil umur. Contoh yang mencukupi 3 syarat tersebut. Muhammadun min qaulika Muhammadun hadirun. Muhammadun isim. Isim pula marfu' dan Muhammadun tidak didahului oleh apa-apa amil lafzi. Fa innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu amilun lafzi. Okey, itu mubtada'. Apa pula khabar? Wal khabaru huwa ismul marfu'u alladhi yusnadu ila al mubtada' wa yuhmalu alayhi fayatimmu bihi ma'ahu al kalam. Khabar ni adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada' tadi dan dibina maksud dia kepada mubtada' tadi, lalu dengannya lah tersempurna maksud kalam tersebut. Wa misaluhu hadirun min qaulika Muhammadun hadirun. Dia bagi contoh yang simple-simple lah kat sini. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wal khabari ar-raf'u kama ra'aita. Setiap dari mubtada' dan khabar, kedua-duanya hukum marfu'. Bila kita sebut mubtada' marfu', khabar pun marfu'. Tapi marfu' tu wa hadzal raf'u imma an yakuna bi dhammatin zahirah. Kadang-kadang rafu' tu dengan dhammah zahirah kalau dia isim, kalau dia bukan. Contoh dia seperti contoh Allahu Rabbuna. Kedua-duanya Allahu mubtada' marfu' alamatu raf'i dhammah, Rabbu khabar
marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Wa imma an yakuna bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha athiqal. Kadang-kadang dhammah muqaddarah mana'a min zuhuriha dengan sebab berat, seperti contoh al-qadi huwal ati. Syahid kita kepada al-qadi. Qadi itu i'rab sebagai mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha athiqal. Al-ati itu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha الثقل. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة. Kadang-kadang boleh juga marfu' dengan haraf kalau dia apa? Kalau dia isim 5 musanna dan jamak muzakkar salim. Sebab waw menjadi alamat kepada rafu' kepada dua tempat apa dia? Waw jamak muzakkar salim dengan isim 5, alif menjadi alamat kepada rafu' pada musanna. Jadi tiga perkara dia kalau dia jadi mubtada, rafa' dia dengan huruf. Contoh al-mujtahidani faizani. Kalau kita ambil muzakkar salim al-mujtahiduna faizuna. Kalau kita ambil contoh isim 5 abuka qaimun ataupun sebagai contoh lain. Okey, wala budda fil mubtada'i wal khabari. Ini masuk dalam syarat. Wala budda fil mubtada'i wal khabari min an yatatabaqa fil ifrad. Mubtada dan khabar, syarat dia mesti tatabuk pada mufrad. Okay, maksudnya kalau mubtada tu mufrad, khabar kena mufrad. Nahu Muhammadun qaimun. Wat tasniyati, mesti juga tatabuk pada tasniyah. Kalau mubtada tu musanna, khabar juga perlu musanna. Contoh al-muhammadani qaimani, mesti tatabuk juga pada jamak, seperti contoh al-muhammaduna qaimuna. Maksudnya dalam mubtada dan khabar dia mesti tatabuk dalam mufrad, musanna dan jamak, begitu juga muzakkar dan muannas. Wa fit tazkiri ka hadhihi al-amsah, mesti sama-sama muzakkar, seperti contoh tadi semua Muhammadun qaimun sama-sama muzakkar, Muhammadani qaimani sama-sama muzakkar, al-muhammaduna qaimuna sama-sama muzakkar. Wa fit tasniyah, contoh bagi wa fit ta'nis, bagi contoh muannas pula Hindun qaimatun wal hindani qaimatani wal hindatu qaimatu. Jadi bab mubtada khabar ni kalau khabar tu mufrad, lepas ni kita akan bahagikan khabar ni mufrad dan ghair mufrad. Kalau khabar tu mufrad, hari tu dalam bab i'rab kita ada terjemah mufrad ni apa? Al mufradu ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihi ilma wala minal asma'il khamsah. Okey, tapi dalam bab khabar nanti bila sebut mufrad, maksud dia bukan macam tu. Mufrad yang dimasukkan dalam khabar lain. Kita akan bincang selepas ni. Okey, al-mubtada'u kismani zahirun mudmar. Okey, benda ni sama macam tadi, jadi kita laju. Mubtada' seperti mana fa'il tadi ada dua, ada zahir, ada mudmar. Mubtada' pun ada dua, zahir dan mudmar. Fa-zahiru wal mubtada'u kismani zahirun wa mudmarun. Fa-zahiru ma taqaddama zikru. Contoh-contoh zahir yang disebut tadilah banyak tadi. Wal mudmaru isna asyara. Mudmar 12. 12 ni yang didatangkan contoh bab fa'il tadi selepas illa kan. Dhamir munfasil. Contoh dia wahiya ana wa nahnu. Ana wa nahnu dhamir mutakallim. Wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna sampai itu dhamir mukhatab. Wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna, itu contoh bagi ghaib. Nahu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha zalik. Macam mana nak i'rab ana qaimun? Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Nahnu qaimuna, nahnu dhamir munfasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'i mubtada. Okey, jadi mubtada mesti dhamir munfasil. Sebab apa? Ta'rif dhamir muttasil dia ma la yubtada'u bihil kalam. Dhamir muttasil ni benda yang tidak boleh dimulai. Mubtada ni duduk awal kalam. Jadi hanya dhamir munfasil sahaja yang boleh jadi mubtada. Tapi fa'il tadi boleh munfasil, boleh muttasil. Okey, wa aqulu yanqasimu al-mubtada'u ila qismain. Mubtada' terbahagi kepada dua. Al-awwalu al-zahir wa tsani al-mudmar. Wa qad sabaqa fil fa'ili ta'rifu kullin min az-zahir wal mudmar. Dalam bab fa'il tadi kita dah bincang apa dia masuk zahir, apa dia masuk mudmar. Fa mithalul mubtada'i al-zahir, contoh mubtada' zahir Muhammadun Rasulullah. Muhammadun fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa Aisyatu ummul mu'minin. Wal mubtada'u al mudmaru isna asyara lafzan. Okey, kalau zahir simple lah.
Mubtada daripada kalangan dhamir ni ada 12, semuanya dhamir munfasil. Al-awwalu ana lil mutakallimil wahid, ana untuk seorang yang berkata-kata, ana Abdullah, contoh dia. Wasani nahwu nahnu lil mutakallimil mutaaddidi awil wahidi al muazzim nafsahu, contoh dia nahnu qaimuna. Wasalisu anta lil mukhatabi al mufradil muzakkar, anta ni untuk seorang kamu, maksudnya nahu anta fahimun, sama semua i'rab dia. Dhamir munfasil, tengok baris apa. Kalau baris atas mabni alal fathi, kalau baris bawah mabni alal kasri. Fi mahalli raf'i mubtada. Warabi' anti lil muqatabatil mufradatil muannasah nahu anti muti'atun. Wal khamisu antuma lil muqatabaini muzakkaraini kana au muannasatain. Antuma untuk muzakkar, untuk muannas sama je. Contoh dia antuma qaimani wa antuma qaimatani. Jadi antuma dhamir munfasil fi mahalli raf'i mubtada. Wasadisu antum li jam'i zukur al mukhatabinahu antum qaimuna. Wasabi'u antunna li jam'il inasil mukhatabat nahu antunna qaimatun. Wasaminu huwa lil mufradil ghaibil muzakkar, huwa tu maksudnya dia, contoh dia huwa qaimun biwajibihi. Wattasi'u hiya lil mufradatil muannasatil ghaibah, contoh dia hiya musafirah. Wal ashiru huma lil musannal ghaibi mutlaqan, huma sama je, muzakkar ke muannas ke sama. Mudhakkaran kana au muannasan, contoh dia huma qaimani wa huma qaimatani. Wal hadi ashar hum li jam'i zukuril ghaibin, hum untuk mereka lelaki, hum qaimuna. Wa thani ashar hunna li jam'il inathil ghaibat nahu hunna qaimatun. Okey, wa iza kana al mubtada'u dhamiran. Okey, tadi dalam bab fa'il dikata kadang-kadang boleh muttasil, boleh munfasil. Tapi dalam bab mubtada, wa iza kana al mubtada'u dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan kama ra'ait. Mubtada tidak akan datang daripada dhamir kecuali dhamir baris munfasil. Dhamir itu mesti munfasil dan munfasil mesti baris. Munfasil ni tak ada mustatir, yang ada mustatir cuma dhamir muttasil sahaja. Boleh? Itu bab mubtada. Okey, masuk khabar taakhir sebelum kita berhenti. Okey, mubtada simple macam mana kita bahagikan fa'il kepada zahir dan mudmar, seperti itu mubtada ada zahir dan mudmar. Okey, dalam khabar pembahagian dia sebelum kita masuk, dia ada dua. Khabar ni ada khabar mufrad, ada khabar ghair mufrad. Okey, yang dimasukkan mufrad dalam babul i'rab, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Maksudnya isi mufrad lah, isi yang menunjukkan satu. Okey, tapi bila kita masuk dalam bab khabar, yang dimasukkan dengan khabar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Bila sebut khabar mufrad, maksudnya khabar yang bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Maksudnya isim, kalau mufrad pun mufrad, musanna pun mufrad, jamak pun mufrad. Maksudnya qaimun khabar mufrad, qaimani khabar mufrad, qaimuna pun khabar mufrad. Sebab mufrad dalam bab khabar adalah benda yang bukan jumlah dan bukan syibih jumlah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ghairu mufrad? Maksudnya jumlah dan syibih jumlah. Jadi merangkumi 4 perkara. Bila kita sebut jumlah, sama ada jumlah tersebut jumlah ismiyah, maksudnya dimulai oleh isim, ataupun jumlah tersebut jumlah fi'liyah, kalau fi'il jumlah tersebut dimulai oleh fi'il. Bila kita sebut syibih jumlah, merangkumi 2 perkara, jar majrur ataupun zaraf. Maksudnya khabar terbahagi kepada 2, mufrad dengan ghair mufrad. Ghair mufrad terbahagi kepada 4 lah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zaraf ataupun jar dan majrur. Okey. Kalau khabar mufrad, khabar tu sebenarnya dia adalah mubtada sendiri. Contoh kalau kita sebut Zaidun abuka, Zaidun abuka, abuka Zaidun, betul tak? Maksudnya kalau khabar mufrad ni, khabar tu sebenarnya dia adalah hakikat mubtada tersebut. Okey, kalau kita buat Zaidun qaimun, siapa yang berdiri? Zaid. Zaid buat apa? Diri. Maksudnya khabar mufrad dia adalah zat mubtada tu sendiri. Jadi dia tidak perlukan kepada apa-apa rabit. Dia tak perlu apa-apa syarat.
Okay, itu poin dia. Poin dia maksudnya, kalau khabar tersebut khabar mufrad, dia tidak perlu kepada apa-apa rabit yang mengikat di antara mubtada dan khabar, sebab dia adalah hakikat. Muhammadun Rasulullah, Muhammad tu Rasulullah, Rasulullah tu adalah Muhammad, jadi dia tak perlu kepada satu ikatan. Tapi kalau khabar tersebut bukan mufrad, seperti contoh jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, jumlah adakah hakikat kepada mubtada tadi? Contoh anda sebut Muhammadun qama abuhu. Muhammad kita i'rab mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Qama fi'il madhi, abu fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli raf'i khabar. Tapi adakah jumlah qama abuhu tu hakikat kepada Muhammad? Tak. Oleh kerana khabar ghairu mufrad, jumlah ni bukan hakikat kepada mubtada tersebut, dia perlu kepada rabit. Apa dia rabit? Perlu ada dalam jumlah tersebut dhamir kembali kepada mubtada tadi. Dia ada 4 perkara dalam tangkih, tapi biasanya makruf kita letak sekarang ni, contoh dia dhamir lah. Dhamir ataupun isim isyarah. Mesti ada dalam jumlah tersebut dhamir kembali kepada mubtada untuk mengikat di antara mubtada dan khabar tersebut ataupun isim isyarat. Benda ni ada dalam syarah, cuma untuk gambaran am. Okey. Wal khabaru qismani, kata musannif rahimahullah, khabar ada dua, mufradun wa ghairu mufradin, mufrad dan ghairu mufrad. Istilah mufrad ni yang akan jumpa banyak lagi. Dalam bab munada lain pula. Dalam bab munada lain pula maksud dia. Okey, dalam bab khabar lain, dalam bab i'rab lain. Sekarang ni kita dalam bab khabar. Apa yang dimaksudkan mufrad? Ghairu mufrad maksudnya jumlah dan syibih jumlah. Mufrad ni bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Fal mufradu nahu zaidun qaimun. Contoh mufrad zaidun qaimun. Patutnya dia datangkan semua. Fal mufradu nahu zaidun qaimun, zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Ketiga-tiga tu kita panggil khabar mufrad. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'. Contoh khabar ghairu mufrad ni ada 4. Al-jaru wal majrur wal zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada ma'a khabarihi. Nahu qaulika zaidun fid dari. Fid dari tu khabar syibih jumlah. Zaidun indaka, indaka tu zaraf syibih jumlah jadi khabar. Zaidun qama abuhu tu jumlah fi'il jadi khabar. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Jariyatuhu tu kita i'rab jariyatu mubtada, zahibah khabar. Wal jumlatu bainal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'i khabar lil mubtada'il awal. Mubtada Zaid. Maksudnya Zaidun tu mubtada awal, jariyatuhu tu mubtada sani, zahibah khabar mubtada sani. Jumlah di antara mubtada sani dan khabarnya adalah khabar kepada mubtada al-awwal. Wa aqulu yanqasimu al-khabaru ila qismain. Khabar terbahagi pada dua. Al-awwalu khabarun mufradun, khabar mufrad, wa tsani khabarun ghairu mufradin. Apa yang dimaksudkan dengan mufrad dalam bab khabar? Wal muradu bil mufradi huna ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Khabar yang bukan jumlah, bukan syabih bil jumlah. Contoh dia qaimun min qaulika Muhammadun qaimun. Maksudnya termasuk juga tasniyah, Muhammadani qaimani, al-Muhammaduna qaimuna. Wa ghairul mufradi naw'an. Ghairu mufrad ni ada dua, sama ada jumlah wa shibhu jumlah. Sama ada dia tu ada jumlah ataupun syibih jumlah. Wal jumlatu naw'an. Kalau dia jumlah, jumlah ni ada dua jenis. Jumlatun ismiyah wa jumlatun fi'liyah. Nampak step kan? Satu persatu. Apa dia jumlah ismiyah? Fal jumlatul ismiyah hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabarin. Jumlah yang terbina daripada mubtada' dan khabar. Contoh dia nahwu abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Jadi kita i'rab Muhammadun mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Abu mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, ha mudhafun ilaih. Karimun khabar bagi abu. Jumlah mubtada' dan khabar tu khabar kepada Muhammad, mubtada' al-awwal. Apa dia jumlah fi'liyah? Ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin au naibuhu au naibihi. Mana-mana jumlah yang terbina daripada fi'il dan fa'il ataupun fi'il dan naib fa'il. Contoh dia safara abuhu min qaulika Muhammadun safara abuhu. Itu contoh fi'il dan fa'il. Wa nahwu yudrabu ghulamahu, contoh untuk fi'il dan naib fa'il.
min qaulika Khalidun yudrabu ghulamuhu. Macam mana nak i'rab Khalidun? Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Yudrabu fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ghulamu naib fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi jumlah fi'il dan fa'il tersebut fi mahalli raf'i khabar kepada Khalid. Boleh. Itu kalau jumlah. Fa in kana al-khabaru jumlatan, kalau khabar tu khabar jumlah, fala budda lahu min rabitin yarbituhu bil mubtada. Oleh kerana khabar ni bukan hakikat mubtada, dia perlu ada satu pengikat di antara mubtada dan jumlah tersebut. Imma dhamirun, sama ada rabit tersebut adalah dhamir ya'udu ila al-mubtada, kembali kepada mubtada, kama sami'ta fil amsilah, seperti mana kamu tengok dalam contoh tadi. Contoh tadi yang pertama, Muhammadun abuhu karimun kan. Abuhu tu ada ha tu balik kepada Muhammad. Contoh fi'il bersama, Muhammadun safara abuhu, ada hu balik kepada Muhammad. Itu contoh-contoh ikat dengan dhamir. Wa imma ismu isyaratin, boleh juga kita nak jadikan rabit tersebut adalah isim isyarat. Contoh dia apa? Muhammadun hadza rajulun karimun. Dalam rajulun karimun ada dhamir nak kembali pada Muhammad? Tak ada. Jadi haza itulah rabit yang mengikat di antara mubtada dengan khabar jumlah ismiyah tadi. Itu kalau khabar tu khabar jumlah mesti ada rabit. Okay, masuk syibih jumlah. Wa syibhul jumlati nau'ani aidan. Syibih jumlah ni ada dua. Al-awwalu al-jaru wal majrur, nahwu fil masjidi min qaulika Aliyun fil masjidi. Aliyun fil masjidi. Untuk peringkat mubtadi, seolah-olah kita nampak fil masjidi itulah khabar. Tapi kalau kita naik sikit, dia akan sebut fi itu jar majrur muta'alliq bil khabar mahzuf. Khabar tu mahzuf, kainun au mustaqirrun. Tapi untuk peringkat ni kata syibih jumlah itulah, seolah-olah kita bagi khabar lah untuk peringkat mubtadi. Jar majrur dengan zaraf ni zahir untuk mubtadi, kita jadikan dia sendirilah khabar. Hakikat sebenarnya kedua-dua ni muta'alliq dengan khabar yang mahzuf, takdir dia kain ataupun mustaqir. Okey, Aliyun fil masjidi. Fil masjidi tu syibih jumlah, jadi khabar kepada Ali. Wathani adh-dharfu, zaraf contoh dia fawqal ghusni. Contoh dia min qaulika at-ta'iru fawqa al-ghusni. Kalau nak ambil senangnya kita bagi zaraf dan jar majrur tu sebagai khabar. Jadi khabar ni ada beberapa bentuk. Wa min zalika ta'lamu annal khabara 'ala at-tafsil khamsatu anwa. Jadi khabar ni datang dalam 5 bentuk. Yang pertama mufrad. Mufrad tu merangkumi mufrad, musanna dan jamak. Sebab qaimun, qaimani, qaimuna semuanya nama mufrad dalam bab khabar. Wa jumlatun fi'liyah, wa jumlatun ismiyah, wa jarrun ma'a majrur, wa zarfun. Jadi khabar ni ada 5 bentuk. Tapi ingat, mufrad tu dengan maksud bukan jumlah dan bukan syibih jumlah. Itu bab aqsamu al-khabari. Ada soalan untuk mubtada dengan khabar? Mubtada khabar wajib tatabuq. Fi'il dan fa'il tak wajib. Tak, memang hukumnya tu. Okey, dalam bukan setakat tak wajib. Dalam bab fi'il dan fa'il, fa'il tu walaupun musanna walaupun jamak, fi'il tersebut mesti mufrad. Daraba muslim, daraba al-muslimu, daraba al-muslimani, daraba al-muslimuna. Sebab apa? Kalau dia tu ada ilhaq, alamat tu jadi fa'il. Contoh kata daraba al-muslimuna. Kalau kita buat ada alamat ilhaq, akan kita nak buat tatabuq, dia jadi apa? Darabu. Bukan ke waw tu sendiri yang jadi fa'il. Jadi bab fa'il dengan fa'il. Okey, mubtada khabar. Kalau mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Tapi bab fa'il dengan fa'il, tak kira lah fa'il tu 2 orang ke, jamak ke, fi'il tadi tetap dengan mufrad. Dia hanya perlu tatabuq pada muzakkar dan muannas sahaja. Kalau fa'il tu muzakkar, tapi selama-lamanya dia akan muzakkar mufrad. Kalau takdim kan baru jadi al-muslimuna yadribuna. Tapi kalau yadribu al-muslimuna.
Sebab dalam yadribu tak ada fa'il, fa'il dia zahir. Kalau kita buat yadribuna, waw tu dah jadi fa'il. Dia akan jadi dalam masalah akaluni al-baraghi. Itu perbincangan lain lah. Macam mana nak i'rab. Contoh, biar jadi panjang. Tapi dalam perbahasan dia, fa'il dan fa'il tak perlu tatabuk pada musanna. Bukan tak perlu, memang wajib ifradkan fa'il, walaupun fa'il tu musanna atau jamak. Di soalan ramai dah flag ke? Esok kita ambil nawasikh. Okay, dalam nawasikh ni dia ada bincang kana, inna dan zanna. Dalam marfu'at kita cuma nak isim kana, khabar inna. Tapi bila dia dah sebut bab kana, bab inna dalam mansubat, nanti dia tak perlulah cerita lagi khabar kana dan isim inna. Zanna tu hanyalah pelengkap cerita je lah, sebab dia nak cerita bab nawasikh. Tapi syahid dalam selepas ni adalah isim kana dan khabar inna. InsyaAllah esok nak tak pasti Sairul ada tak? Ada Sairul. Kalau Sairul ada lepas isyak lah. Ada soalan? Tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma qara'na wa ma hafizna fardud ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.